Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad, muka surat 31 versi Jawi. 9 baris daripada bawah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala. Faedah yang keempat, sungguhnya aku melihat sebagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu ada terletak pada banyaknya kaum dan pengikut. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Dan ada pula sebagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Baik, nasihat seterusnya daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad. Yang ini seolah-olah seorang ayah memberi nasihat kepada anak. Kita ni dianggap sebagai anak, lalu beliau memberi nasihat. Dia kata, banyaknya orang yang salah sangkaan daripada makhluk, yakni manusia ni, disangka lebih ni, hebat ni, mulia itu dengan ramai penyokong, ramai kumpulan dan sebagainya. Sedangkan kalau kita rasa kita ramai, kita tu mulia, kita telah tersalah pada berfikir. Sebab kadang-kadang ada kemuliaan itu pada sedikit dan kadang-kadang pada ramai. Mana ukuran mulia bukan ramai, bukan dengan sedikit. Ada kalanya sedikit itu mulia dan ada kala ramai itu mulia. Jadi kalau kita menganggap ramai itu satu kemuliaan, maka itu salah fikir. Bila fikir kita salah, maka hasil daripada buah fikiran tadi biasanya semuanya salah. Contohnya masyarakat kita hari inilah. Bila ramai, jadi macam-macam masalah. Bila tak ramai, dia berasa tak kuat, dia tak buat masalah. Kadang-kadang kita sendiri. Macam naik untuk sikar, kalau seorang relax. Kalau dua, laju kan. Kalau 15 buah, tengok menerak terus. Kenapa? Kerana bila ramai tu, dia mari perasaan satu fikiran yang salah. Iaitu bila ramai, maknanya kita menang dan kita boleh buat apa saja dan sebagainya. Dan ada juga orang yang salah sangkaan, kata Imam Ghazali, iaitu bila banyak harta jadi mulia. Itu pun lagi salah. Kerana apa? Kerana harta itu bukan ukuran kemuliaan. Kalau harta itu mulia, banyak harta itu mulia, maka hinalah para nabi. Kerana tidak ramai nabi yang kaya. Yang kaya Nabi Sulaiman. Yang miskin lebih ramai. Nabi Isa AS miskin hidupnya. Nabi Muhammad SAW miskin hidupnya. Sehingga Nabi pernah berdoa, Allah ma'ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Maksudnya miskin ini cukup. Kita sendiri pun gitulah. Bila duit kurang, jadi lain. Jadi kodok diri dia panggil. Bila duit banyak, jadi lain pula. Dia jadi panjang tekuk. Lakoh tu jadi sedap.
Nah, kita sendiri betul dah. Itulah fitrah manusia. Kalau kita boleh lepas daripada perasaan-perasaan yang salah seperti itu, maka kita akan mendapat kebaikan. Kita dulu miskin, kita cakap pun tak banyak. Bila kita kaya, kita cakap banyak. Kerana ramai orang nak dengar. Orang dah. Kalau kita miskin, kita cakap orang bakang. Kalau kita kaya, orang tak bakang dah. Sebab kekayaan itu kadang-kadang menjadikan manusia itu malu Allah. Contohnya, kita ni perlukan duit untuk perubatan anak kita. Contoh, 10,000. Kita tak ada duit. Adik-beradik kita tak mampu lagi. Kerja kita pun makan gitu je lah. Cukup makan. Tiba-tiba seorang penjenayah yang memang jahat. Dalam negeri tu memang orang jahat dia. Dan dia beri kita 10,000 cash hadiah percuma. Dan kita rasa lega dan dapat meneruskan perubatan anak. Lepas pada tu kita jumpa dia, kita malu Allah tak? Segang tak? Kita nak tegar tak dia? Nak marah tak dia? Tak lah. Itulah. Dia panggil tewasnya manusia pada fitrah. Kita dengan orang yang berbudi. Sekalipun yang berbudi dengan harta itu, orang yang sangat jahat. Dan setengah lagi mereka yang lebih daripada itu, dia berasa hebat itu kalau dia boleh buat zalim pada orang. Ni berat lagi ni. Dia boleh buat zalim pada orang tak lawang dia, dan dia boleh menang dengan orang lain, maka dia berasa kemuliaan. Itu pun satu perkara yang sangat salah. Dan kemudian orang-orang yang sombong, dia berasa dia adalah lebih, bawa kepada sombong, dan dia rasa sombong itu ada satu kemuliaan. Itu lagilah perkara yang tersalah. Yang sebenarnya dalam apa saja ukuran, sama ada kaya atau miskin, yang mulia ialah yang takut kepada Allah. Lalu aku, kata Imam Ghazali, memikirkan sebuah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Takwa ni apa benda? Dalam suatu khutbah, satu ceramah, Nabi berkata, At-taqwa hahuna wa asyara ila sadri au kama qala. Nabi berkata takwa itu di sini, lalu diisyaratkan dengan jari kepada dadanya. Maksudnya takwa itu asalnya dari dalam hati. Ulama-ulama membuat definisi tentang takwa, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, iaitu menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Situlah takwa. Kalau kita tak kata takwa pun, siapa yang buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, itulah orang takwa. Tapi kalau kita tulis takwa, stiker takwa, persatuan takwa Kapur Losong, boh tak belakang kereta. Buat t-shirt pula, kelab orang-orang takwa Jalan Siakap. Faham tak? Belum tentu takwa. Kerana takwa itu hahuna, di dalam hati. Mu tepek tak jadi, mu bakar baju pun tak jadi. Dan mu berkata aku takwa pun belum tentu takwa. Imam naik atas mimbar, dia kata, ya ayuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu semua akan Allah. Aku berpesan pada hari ini pada diriku dan kamu semua supaya takut kepada Allah. Yang berkata itu hanya semata-mata rukun khutbah. Kerana pesan dengan takwa rukun khutbah. Adakah khatib itu takwa pada Allah? Mudah-mudahan dia takwa. Tapi belum kita dapat kepastian sama ada dia takwa ataupun tidak kepada Allah. Kena mulai habis pada solat Jumaat, dia takut pada pemerintah. Dia takut tak boleh gaji, dia takut tak boleh allowance, dia takut dok booster. Dia takut macam-macam lah yang tak sepatutnya dia takut. Maka kemuncak bagi takwa itu ialah hanya Allah yang kita takut. Sekarang kita takut Allah, ya, dan kita takut juga benda lain.
Takut dah alih kerja, takut anak-anak susah bila-bila. Banyak benda takut kan. Takut yang paling benar, yang paling tinggi, tidak takut apa lagi selain Allah. Jadi kita naikkanlah pangkat takut kita itu daripada constable biar jadi lance corporal. Biar jadi corporal, kaki jadi sarjan pula. Nanti jadi sub inspector, jadi inspector. Kau tinggi pakat takwa. Kerana apa? Kerana kata Allah, wala takhshawun nasa fakhshawni, maka jangan sekali-kali kamu takut akan manusia, takutlah hanya kepadaku seorang saja. Kita takut Allah, ya, tapi kita takut juga kehidupan-kehidupan kita bermasalah. Tapi tak apalah, takwa dah. Kau kurangnya takut Allah. Kau dah takut Tuhan terus. Tak. Garik budak mayang, isa budak mayang itu tak ada masalah terus tu. Itu tak ada terus takwa. Maka dia tidak ada imtisalul awamirillah, tidak ada menunaikan perintah Allah yang wajib seperti sembahyang, maka tidak ada takwa. Bila tidak ada takwa, tempatnya bukan syurga di akhirat nanti. Maka kemuliaan dengan yang paling takwa. Kita ada 100 kilo takwa, maka kita lebih mulia daripada orang yang ada 90 kilo takwa. Tapi kalau ada orang lain 500 kilo takwa, dia jauh lebih baik daripada kita di sisi Allah. Adapun di sisi manusia, takwa tidak diguna pakai. Faham? Kita nak minta jadi Perdana Menteri, alasan dia takwa. Tak boleh takwa. Dia nak undi majority. We got numbers. Baru boleh. Faham? Dah semayang pun tak apa. Nombor ekor lah kau cek pun tak apa. Janji kita majority. Itu sisi makhluk. Kita nak minta anak dara orang dengan bekal takwa, ya kau tak wi. Orang nak dengan kerja apa? Makcik tak usah tanyalah kerja apa kalau dia mari sekarang tu. Saya khabar ni orang baik ni, orang soleh, orang takwa ni, kerja kapung je. Ada kerja tak ada kerja, duduk saja. Tapi orang soleh, orang tak tinggal semayang, dah boleh gitu. Pasal makcik nak tahu juga kerja benda, kerja bank ke, kerja SUK ke. Nampak? Itu sisi makhluk. Kita nak jumpa orang-orang raja-raja atas nama takwa, tak boleh. Pergi kat istana, siapa kat polis, nak jumpa raja sekejap. Dia mu siapa? Saya dah ada, saya orang takwa je dah. Lagi semayang tak tinggal, tak boleh semayang tak tinggal, tak boleh jumpa raja. Kerana apa? Kerana sisi Allah perkiraannya lain. Sebab tu kita kadang-kadang mari kat dalam hati mayang sok mo dak taat perintah Allah, tapi banyaknya hak kita nak Tuhan tak beri. Betul tak? Mari dalam hati. Mari susah lah apalah gitu gini. Mari juga. Ni cocok di setan tadi. Padahal Allah beri banyak dah. Orang lain mati Covid, kita hidup. Banyak dah tu beri tu. Nak dah Allah perkenankan kita jadi jutawan tapi mati Covid. Atau Allah hidupkan kita sebagai orang yang tidak kaya, orang miskin tapi tak mati. Mana nak? Faham lagi? Waktu kadang-kadang marilah hati kan banyak. Kita mayang dah, kuliah dah. Jadi dah aman juga rumah tangga, anak-anak jadi jahat begini. Itu tanda Allah sayang kita tu. Dia suruh kita susah. Bila kita mati lagi habis dah. Mati kita kosong daripada bahasa apa? Kerana susah itu kafarah. Kafarah juga ustaz, biti nak juga. Buah tu tak tahan. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan, dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar. Dan sekaan-sekaan mereka yang saya telah sebutkan tadi semuanya batil dan palsu belaka. Allah Rabbi. Bila ramai berasa hebat. Nampak tak? Bila ramai berasa hebat. Kita tu. Piti banyak jadi gagah tu. Orang yang berasa bila ramai dia berasa hebat, dia itu jauh daripada Allah. Nampak? Jauh daripada Allah.
Orang yang dekat dengan Allah, ramai atau sedikit, tidak memberi kesan apa-apa, melainkan sekadar syariat sahaja. Adapun hakikat, dia tetap bersama dengan Allah. Ada ketika malas dan ketika rajin, dia akan beribadah kepada Allah. Itu saja. Sebab apa? Sebab bila kita ramai, kita berasa gagah, berasa hebat, kita akan membuahkan, pikiran kita membuahkan hasil-hasil yang salah banyaknya. Pas menang nak menang pula. Pas menang nak menang pula. Kalau janji tak buat pun. Faham lagi? Pas menang nak menang pula. Ni sibuk nak menang pula. Kadang-kadang kita terlupa. Lepas menang nak menang lagi. Lepas menang nak menang lagi. Kalau menang kali pertama tu tak tunai lagi. Sedangkan setiap janji itu dituntut di akhirat. Macam kita lah. Pas kaya nak kaya lagi. Dulu gaji 800 je. Dah akan nak lega dah. Bahan minggu orang petang-petang. Lega lah ni. 800 bulan. Rasa lega lah. Naik 3,000 kalau lain macam. Ni 7,000 okey tak? Kalau aku bayarmu. Kerja dengan syarikat aku ni. 7 ni. 10 tak boleh apa? Tahu tak? Air dah habis tak mau? Dah habis tak mau? Kita lah tu. Faham? Kita lah tu. Kan Nabi kata dalam sebuah hadis, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min zahabin labtaghasa lisahuma, ma yamla'u jawfahu illa turab au kama qala." Jikalau seorang manusia itu Allah beri dia 2 bukit daripada emas, mencaya dia akan hendak bukit yang ketiga bang molek. Faham? 2 bukit dah kan emas kilo tu 300,000 dah. Kalau diberi 2 bukit emas kepada manusia, nescaya dia akan hendak yang ketiganya pula. Kita kata tak? Tak habis tak mau. Ma yamla'u jawfahu, tidak akan memenuhkan perutnya sekali-kali illa turab, melainkan tanah. Maksudnya bila dah jadi mayat, tanah masuk ke dalam mulut, maka barulah tambah. Kan kita kan kalau dalam bab ibadah, tua tu menjadi alasan, menjadi uzur. Tapi dalam bab dunia, tua tak menjadi uzur. Betul tak? Faham tak? Kalau dalam bab mencari akhirat, kita gunakan ketuaan kita itu sebagai uzur syar'i. Tapi dalam bab kerja dunia, mana ada tua itu menjadi alasan. Kalau bab dunia, bab seronok, bab harta dan sebagainya. Kalau kata dak mari Pak Long ni, dak mari ngajar surah imam anak malang kita duk panggil orang ngajar, panggil ustaz-ustaz. Nak pergi juga, tapi dak boleh duduk lama. Jadi macam nak tubik tahi. Sakit. Dak boleh duduk lama, takut tubik tahi. Faham tak? Tapi kalau bagi bering, mulai ada kabak naik atas balai raya. Atas jabat beratur pas belakang. Bagi yang 300 boleh. Tapi bukan losong ni ya. Losong takzing tu. Jadi gagah tu tak? Dalam bab akhirat jadi tak gerak. Orang baca Yasin kan. Baca rumah. Tak boleh nak pergi. Dah tak sedap tubuh. Dah sedap tubuh nak pergi baca. Tapi kalau bagi saka kalau lupa pergi tau. Ngakak ke bewok pergi. Faham lagi? Kenapa? Asy-syaikhu syabun fi talabil mal. Faham? Orang tua dia jadi muda kalau dalam bab harta benda. Betul tak? Dia akan jadi muda. Kalau dalam bab tahajud dah agak dah. Kalau dalam bab duha dah agak nak bangun dah. Orang buat baca Yasin dah pergi dah. Orang apa? Orang ajak pergi selawat, pergi marhaban dah agak dah. Tapi kalau bab witi, Ayalong kata mana? Ayalong kata membujur lalu melintang patah. Faham tak lagi? Silap hari bulan nak dara aku tebah putus leh. Dalam bab harta benda tu tak? Tu orang kata tidak tua dalam bab dunia dan harta. Sebab apa? Kerana yang tua itu jasmani, roh itu tidak tua-tua. Faham tak? Roh tu nafsu lah. Kata Imam Ghazali, roh kita tu nafsu muradi. Faham? Nafsu tu diri. Diri tu perasaan keakuan di dalam jiwa. Faham? Tak tua. Bab akhirat dia akan jadi tua. Macam-macam alasan. Mayang duduk lah pun dah.
Tengok kalau orang lelaki kalau dia tua dah. Kalau nak ngorak orang puang tu muda lagi baru 30. Dia 60 dah. Faham? Ha. Kalau dia 60, puang tu tanya dia jawab 60 ke 58? 58. Dia takkan pergi kot 60. Dia eret kot bawah sikit. Faham? Betul tak? Ha? Puang kata, abang nampak macam suak dah rambut abang. Ha. Dia jawab ni, bukan suak, kening rendah. Faham? Dia akan konar juga. Faham lagi? Ha, jadi kalau suak nampak tua kan? Kening rendah. Keturunan kening rendah. Faham? Ha, rambut okey lagi, kening rendah. Faham lagi? Ha. Nampak abang macam gerubang banyak dah tepi ni. Hei, bukan ubang. Kena kelorok. Faham tak? Itu dah lambat dunia. Dia akan kalau boleh nak muda sampai ke bila-bila. Nah, dah bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga dibawa masuk ke dalam lubang kubur. Bila masuk dalam lubang kubur, orang kambuh, masuklah tanah dalam mulut. Nabi kata, la yamla'u jawfahu illa turabu, tidak akan pernah, mana tak akan puas manusia itu dengan keduniaan, melainkan bila sudah tanah itu masuk ke dalam mulut. Orang Terengganu kalau masuk tanah, masuk makanan dalam mulut, orang panggil benda. Orang KM makan, Terengganu bahang. Bahang lah Terengganu. Bahang Terengganu si agang tau. Betul tak? Hodoh bahang si minyak tak ajak orang. Benda mana bahang? Bahang tu tumbuk. Tumbuk si minyak. Ke makan. Betul. Terengganu kata mati tu bahang. Bahang tanah. Waktu bahasa kedua terbaik dunia. Faham? Bahang tanah. Hadis ni ya. Hadis bahang tanah dalil ni. Faham? Masa sakit nak lagi piti. Masa sakit nak lagi. Tengok orang masuk wak. Orang masuk wak. Jadi dah 2 minggu duduk. Banyak tak boleh biskut. Faham? Dah tengah hari sekali orang mari melawat. Tang sekali orang tak mari tangan saja, mereka budak-budak. Kalau orang beragama kan memang beli barang-barang. Faham? Biskut jagung, biskut balok, biskut cotek, biskut jagung ada gula datah. Nak boleh ke Jember 2 minggu. Berjabi-jabi. Nak? Walima, wahpa. Nak balik salam pula. Mari daripada Losong 10 ya, mari daripada Pulau Usa 20 ya, mari daripada Manen 50. Esko 100. Dah 2 minggu banyak ni iti. Nak susung ni. Biskut dengan buah-buah bega. Nak? Piti buka ni. Bawah bata. Malam-malam bangun lah bilang. Dia duduk rumah, duduk kampung. Kerja pun dia tak ada kerja tak apa. Nak rata piti ke mau? Tapi bila sakit, kira-kira hari pertama 180. Hari kedua 250 dah. 2 minggu duduk 1200. Duduk orang Batam. Berapa itu? Anak dara kata ni, maklum biskut banyak ni, petambung-tambung ni pada makan. Dah sedap pula. Dah kita ambil balik. Ambil lah ke, tak apa. Ambil. Dia marah tak? Anak 2 pupuk. Maklum ni, buah-buah ni, sampai kecuk ni kita balik makan anak. Ambil lah, boleh selang sikit. Tak berasa. Mak dara pula. Ni, pitih ketak-ketak buah batal. Itu yang acara. Faham? Esok doktor kata maklum dah boleh balik. Pasal molek belaka dah. Jantung molek, napas molek. Doktor boleh tak tambah boleh 4 hari lagi. Nak ujung boleh nak atur lagi. Faham lagi? Dah. Pitih jangan main. Betul tak? Dalam ibadat, semayang duduk, tak gerak. Dalam piti mana? Ambil bering duduk.
Beratur panjang pun tak apa. Nah, itulah fitrah manusia. Tidak akan cukup ma yamla'u jaufah. Tidak akan penuh perutnya, makna tidak puas nafsunya. Illa turab, melainkan bila sudah dikambus di dalam tanah. Faedah yang kelima, sungguhnya aku melihat ramai orang saling maki-memaki dan mengumpat dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad dengki dalam sebab memilih harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maksudnya sungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Allah Rabbi. Kata Imam Ghazali zaman dia. Imam Ghazali lahir 450 Hijrah. Wafat 504 Hijrah. Abad 1000 tahun yang lepas. 1000 tahun yang lalu, lebih kurang. Di zaman tu orang saling mengumpat kerana berebut harta benda. Saling caci maki hamung sesama sendiri sebab berebut harta benda. Zaman dia tu. Padahal tu zaman Imam Ghazali tu ramanya alim ulama atas muka bumi. Ramanya ahli zikir, ramanya orang-orang yang zuhud, ramanya orang-orang yang qanaah. Dah ramai dah mengumpat. Bandingkan di zaman kita ni. Jadi jahat mulut habis. Punca daripada hasad, badi tewah. Mung sakit hati aku senang, aku sakit hati mung senang pula. Allah. Sedangkan kesenangan itu adalah pembahagian daripada Allah. Allah yang bahagi. Nahnu kami. Qasamna kami yang bahagi. Bukan dia yang minta. Kami beri ikut dia. Tak. Kalau ikut yang apa yang kita minta, tak ada orang miskin dalam Terengganu. Faham? Kita minta kaya, maka Allah will jadi kaya. Kita minta jadi jutawan, jadi jutawan. Boleh gitu? Allah boleh bagi? Boleh. Tapi rasaklah alam ini. Kalau semua yang kita minta, Tuhan beri. Kerana itu Allah bahagikan ikut apa yang dia kehendaki. Orang ni kaya, orang ni miskin, orang ni sederhana. Kalau kaya semua, siapa nak pergi ke laut? Siapa nak nyelang tengok ikan atas hunjang? Siapa nak noreh getah? Nak jadi kilang getah, kerja kilang, buat tayar begitu gini. Siapa nak driver lori? Yakut kayu balok waktu baik dari hutang. Ada dah kaya semua. Kena ada orang miskin yang sanggup kerja keras. Jadi driver lori atu, driver lori balok, driver setewong, kerak potong balok, ukur tanah pada lautan, wak benaang, nyelang, ngai, muka. Kerana apa? Kalau semuanya jutawan, tak ada orang nak kerja boroh. Tak ada boroh jadi tak kehidupan kita maju. Tak ada Kita jadi kaya macam menteri belaka, nak pergi ke laut. Duduk kalan nambang mutah hijau dah. Pening kepala. Maka oleh kerana itu jangan hasad. Ingatlah walaupun kita balah dengan dia 100 tahun. Kita balah dengan dia tu tahun 1922. Lepas perang dunia pertama kita balah dah dengan dia. Lepas ni kita panjang umur, hidup lagi. Kita dengar dia dapat satu nikmat, kita kata alhamdulillah. Walaupun kita tak ngam dengan dia 100 tahun. Faham lagi? Katalah alhamdulillah. Kenapa? Kalau kita sakit hati dengan sebab dia dapat satu nikmat, jadilah kita ni hasid, orang yang hasad dengki. Siapa yang ada hasad dengki? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ada hasad dengki di dalam hatinya, maka hasad itu akan menghangus, memakan segala amal baiknya yang telah dia buat, seperti api memakan kayu yang kering. Akhirat, orang yang ada hasad dengki akan ditunjukkan pahala semayangnya. Dia kata, ya betul. Ditunjukkan pahala puasa dia, betul. Ni hak saya punya. Pahala haji, pahala zakat. Pahala macam-macam lah. Dia kata betul. Ni betul saya punya. Lepas pada tu, dihilangkan di hadapan matanya. Katanya, kita buat apa pula tak ada? Hilang pula. Kerana kamu hasad
kepada sipulan bin sipulan ketika hidup di dunia itu. Nampak? Baru lah. Lepas tu dipanggil Yaumun Nadamah. Hari kiamat termasuk namanya hari penyesalan. Tak? Orang hasad reki ni makan minum tak senang. Biasa hasad reki ni orang jauh, orang dekat. Orang mudahnya orang dekat lah, jirang-jirang lah. Dia tengok jirang dia bakar motosikal, tak beli kereta, dia kata kedekut, nak mampu. Piti banyak. Lagi. Padahal jirang tu tak berani nak bawa kereta, takut. Memang piti banyak. Takut. Ada tak orang? Dia tak beli kereta kerana takut bawa. Ada tak? Ada. Dia kata kedekut nak mampu. Jirang dia beli Belfire, beli bank, dia kata beli ram dia orang besar-besar. Kan ada anak laki bini 2 ekor duduk rumah. Pulak dah. Lagi. Tahu tak? Gitu lah. Jadi serba tak kena. Hak kena wiki dia sebuah. Tahu tak? Itu jahat tu. Tak ada nak kata alhamdulillah. Boleh kat tupang naik aku kali nak ujung. Ada. Dia tengok kawan dia nega laku, dia sakit hati, Allah laku. Yang molek tak laku. Gitu. Jadi hasad ni salah satu daripada 2 perkara. Yang pertama, sakit hati jika ada orang beriman dapat satu nikmat, atau orang beriman yang ada nikmat kita mencita-citakan supaya nikmat itu hilang daripadanya. Kalau dia naik pakak, biar kena turun pakak. Kalau nega laku, biar tak laku. Itu dipanggil hasad. Siapa ada hasad, habis amalan ni. Amalan kita habis lah. Gambar di Jabal Rahmah tu dengan uta tu habis licin. Hak kita melata, hak puasa Ramadan, hak makan orang tarawih, habis licin. Apa? Hasad rezeki. Jadi biasanya berlaku hasad rezeki kerana berebut harta benda. Itu yang kakak tak kena adik, adik tak kena abang. Pak dara tak kena anak dara. Kenapa? Kerana dalam tewah nak pada harta benda. Dan sanggup menipu. Hasad itu membawa kepada dendam. Dendam itu membawa kepada perbuatan yang keji. Seperti sihir dan sebagainya. Asalnya hasad. Dia baru nak suak semula, jirang dia balik, hak dia deki tu. Tak jadi suak, gitar kot jika. Berat tu. Baru nak suak hak kedua, berat jirang buka pintu nak lebih pula, hitam pula. Lalang ni lawan lagi kucing gitu ikan. Nampak? Tak senang duduk. Orang yang dia hasad, gemuk mata, kenyang nyanda makan. Dia tak tahu sakit hati ke dia. Kita sakit hati ke orang, mayang tak juga kau. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kata Allah, kamilah yang membahagikan akan kehidupan mereka itu banyak mana sekian banyak dalam dunia ini. Dah kalau kita hak haram itu tak salah, manusia Allah yang bahagi. Ini hakikat. Tu kata kullum min indillah, katakan pada hatimu, peganganmu, semua daripada Allah. Adapun mengusahakan harta yang haram adalah ikhtiar daripada kamu. Di akhirat balasan itu bukan atas kamu dipaksa, tapi atas ikhtiarmu. Kamu yang ikhtiar mendapatkan harta yang haram. Patut kita nak daramu. Mungkin ajar ni bahang tukar buh namamu, boleh ke mu? Mu kena jawab di akhirat. Kalau lepas jawab, alhamdulillah, tak masuk neraka. Sebab takut orang pertikaian. Dah Tuhan yang bahagikan. Ya, harang-harang pun kita tak tahu kata apa Tuhan bahagi. Bukan, ini hakikat. Kena pegang. Hak dalam hati kita semua Allah belaka. Faham? Adapun syariat, ikhtiar kita. Kita akan dibalas ikhtiar. Yang pergi cari harta cara haram tu siapa suruh? Ada Allah suruh. Yang suruh yang haram tu siapa? Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Siapa? Setan. Setan yang tu orang mu ikut dia. Allah suruh cari halal ke cari yang haram? Cari yang halal. Talabul halal faridah ala kulli muslimin, kata Nabi. Cari yang halal itu fardu atas setiap orang Islam. Dan kita pergi cari yang haram,
Allah ini, bila dia izin berlaku. Dah dapat dah harta yang haram. Allah tak suruh cari yang haram, dia pergi cari yang haram. Dapat tak? Masya Allahu kana. Jika Allah kehendak berlaku, dapat ke dia? Boleh curi, boleh rapah, boleh sambung, boleh tipu. Akhirat akan disoal. Allah suruh kamu yang nak. Orang kita yang nak, masuklah neraka. Lepas tu tak boleh kata, dah kenapa Allah jadikan aku pencuri? Kemudian kenapa aku dia azab? Faham lagi? Dah mu nak jadi pencuri, jadilah pencuri. Mu nak jadi pilot, jadi pilot. Tahu tak? Masa dia nak jadi pencuri tu, dia batalkan jadi pencuri. Dia nak pergi jadi Tok Bilal, boleh tak? Boleh? Ya tu ada aku tak mau pergi jadi orang curi, aku nak jadi Tok Bilal. Boleh? Biar Tok Bilal mau 3 pun, asal Tok Bilal. Kita terbit motosikal, siapa sipang 3. Kanan, masjid. Kiri, nombor ekor. Kita pergi kanan pun boleh, kiri pun boleh. Faham lagi? Boleh lah ke? Bukan kita pergi kanan, nak pergi masjid, jadi pecoh enjin. Bila nak pergi kat nombor ekor, jadi molek motosikal. Ada jadi gitu? Tak ada. Sebab tu, perbuatan kita yang terpaksa, tidak dibalas di akhirat. Faman iqtura ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang jatuh dalam situasi yang kritikal, contohnya sangat lapar 2-3 hari tak ada makanan, tiba-tiba jumpa bangkai, sedangkan bangkai itu asal haram. Innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah Taala telah mengharamkan kamu makan bangkai. Tapi dalam situasi sangat lapar, ada bangkai, tidak boleh pilih. Bukan ada bangkai dengan nasi lemak sebuku, tak. Bangkai saja yang ada. Fala isma alaih. Tidak berdosa. Akhirat tidak disoal. Faham? Ni dalam amal, bahan babi. Nampak? Walahmal khinzir. Allah haramkan makan babi. Maka dia azab di akhirat. Kita naik motosikal, tayar bocor. Geboh. Geboh kena orang, patah kaki orang. Dosa tak? Tak. Cuma kena bayarlah. Dia tidak sengaja. Faham? Tapi dia tak dia azab di akhirat. Kita tidur tak bangun subuh. Bangun-bangun Allah. Pukul 8.30. Dosa tak? Tak. Dah wajib dah semayang. Wajib dah. Pukul berapa bangun? Pukul tu semayang. Nabi kata, man nasiya solat. Barang siapa solat, lupakan satu solat. Wa fi riwayatin, man nama an solatin. Barang siapa tidur dari satu solat. Fal yusalliha idza staiqaz. Maka bangun, dia jaga, dia kerjakan solat. Dalam kitab-kitab syarah hadis, orang ini tidak berdosa. Kenapa? Kerana dia bukan sengaja memilih untuk bangun 8.30. Ada pun orang Allahu Akbar. Sikit lagi tidur mula. 8.30. Dia bukan terpaksa. Dia memilih untuk tidak solat sehingga habis waktu dengan tidur. Maka dia diazab di akhirat. Maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala. Sejak daripada alam azali lagi. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad akan siapa pun. Dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok orang senang, tak usah sakit hati lah. Kita berpuas hati senang. Kenapa? Nahnu qasamna, ingat ayat ni. Kami yang telah bahagikan. Bahagi itu bukan bagi gini macam ada 40 penyambung. Daripada azali dia tertaksis, telah dikhusus, telah ditentukan. Banyak ni. Dan 40 hari kita dalam perut mak, perkara itu sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Allah perintahkan malaikat untuk tulis dalam buku catatan amal 120 hari, 4 bulan tu. Bukan 40 hari, 4 bulan. Uktub rizqahu. Hei malaikat, tulis rezeki bayi ini. Faham? Apa rezeki? Ma yang fa'uhu fi hayati dunia. Perkara-perkara yang memberi guna pada bayi ini dalam kehidupan di dunia nanti. Itu rezeki. Tulis. Pas sekolah, SPM tak pas. Jual kedai kopi 3 tahun. Pas 3 tahun, kerja Kelau. Pas Kelau tak dang, mabuk 2 bulan, kerja pasar mozek mula. Lepas tu buka niaga. Setiap 2 tahun, 3 tahun, maju perniagaan. Masuk pilihan raya, jadi YB. Begitu. Begini.
Begitu begini, siap dah kirim. Faham? Cuma di segi syariat, bila kita tengok orang itu mendapat harta cara yang haram, paling rajib. Wajib kita kena cegah. Faedah yang keenam, wallahu a'lam. Baik, kita tengok soalan. Sebelum itu, kita lancarkan kutipan sumbangan derma macam biasa untuk kegunaan, kebajikan dan maslahat surau Al-Imam Kampung Losong kita. Untuk penonton live Facebook, Bank RHB 2130616002935, Mahat Tafiz Al-Iman atau Muhammad Saudi bin Hashim. Untuk bil api tak ada. Baik, petugas sila bangun sekarang, terdiri daripada pelajar tahfiz, untuk memungut derma menggunakan karung putih yang ada nombor seperti yang tertera di hadapan seperti ini. Kita malang cari sutik baru. Pulang ketang. Bodoh mah. Pelan-pelan, pelan-pelan kutip derma. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma, kita tengok soalan orang Losong. Apakah hukum tarik duit alam gaib jadi duit RM, lepas tu kita guna dia alam nyata untuk nafkah kehidupan? Baik. Dia kata apa hukum tarik duit di alam gaib, kemudian duit itu kita belanja di alam nyata. Persoalannya, adakah ada duit di alam gaib itu? Beberapa orang yang sudah melihat, mereka pernah melihat harta kekayaan seperti mah dan duit ketika mereka termasuk ke alam jin, alam bunian. Tapi tidak boleh dibawa keluar untuk alam kita. Kehidupan mereka lain dan kehidupan kita lain. Yang jadi tarik-tarik duit ni, belum ada lagi yang kaya. Faham lagi? Yang guna kerih kecek, yang guna golok, mah, macam-macam benda dia guna. Akhirnya kerih tu dia nak jual kerana tak ada piti. Kalau mu boleh tarik daripada alam gaib, mu tak susah dah dan tak bising dah. Jadi kaya-kaya. Orang yang dipercayai melihat duit yang banyak di alam jin, dia pegang, dia ambil itu jadi tak ada, jadi hilang. Sama ada benda itu hanya berhakikat pada alam jin ataupun pandangan matanya sahaja. Cuma hak jadi kebenaran untuk kita sandarkan, tidak ada lagi orang yang tarik duit ni kaya, tak ada. Dan kan tarik duit ni waktu beg duit. Yang ada dalam YouTube, tapi itu edit. Tak. Duit tu beg kat celah atak semua tu edit belaka. Di Indonesia banyak. Video-video tarik duit ni banyak sana. Tapi nampak dah edit. Kita orang kampung tak tahu kalau tu beg duit dah. Digunakan green studio. Tak salah. Duit siapa pun nak tarik tu.
Duit tu duit siapa kalau mu nak tarik? Duit siapa? Duit mu, tarik Nak? Dia begini, sama macam mimpi. Kita mimpi, kita tengok duit. Kita pegang banyak-banyak duit, kita jaga. Jaga ada. Kerana kita tadi alam mimpi. Bila jaga alam syahadah, tak ada. Tak betul. Channel YouTube yang paling banyak view Alif Bata, betul atau tidak? Atau tak tahu yang lain? Ini tanya kau. Dia kata channel YouTube yang paling banyak view. Yang paling banyak view bukan Alif Bata. Alif Bata tu yang Indonesia tu kan. Yang banyak view budak-budak. Budak-budak. Baru ni lah yang paling tinggi view yang apa benda ni? Yang buka mainan tu. Dia beli mainan, dalam kotak dia buka. Dia ambil gambar. Dia buka Ultraman, keluar Ultraman. Nah, itu di antara budak yang dapat pendapatan paling tinggi, iaitu 1.8 juta sebulan. 1.8 juta, lebih kurang 380,000 dolar sebulan YouTube bayar dia. Yang kedua, yang lenyek tu, dia tayar tu, dia lenyek air poli, betul, lenyek buruh gigi, lenyek obat gigi. Kita tak tengok, budak-budak tengok lah. Bang, itu BU semua tu juta-juta belaka. Itu pun pendapatan 1 juta ringgit ke atas. Budak belaka. Kerana budak ni view dia tinggi. Faham tak? Tu nak kan rezeki dia lah. Duk lenyek benda tu pun dapat pendapatan 1 juta sebulan. Tapi baik pada duk mengata kat orang. Saya nak tanya tentang sebutan asyhadu an la ilaha illallah. Adakah sebutan huruf nun perlu disebut? Jawabnya tidak. Diidghamkanlah. Kerana jumpa dengan huruf lam, nun mati. Kalau di segi ejaan asal asyhadu an la. Alif hamzah dengan nun mati an. Kat nun mati kan. Min nun mati min. Min dari datang nun mati man. Tapi bila lepas pada nun mati pada sukun atau huruf lam, jadi mal. Kalau bersadu mal. Kat lang sadu letakah lang datala kala. Kalau ada nun kap nun. Kak nun berbunyinya kan. Tapi kalau ada lam kemudian jadi kalla. Jadi asyhadu an la kena baca asyhadu alla. Saya takut gelap. Satu hari rumah saya gelap blackout. Saya pun batalkan solat. Boleh atau tidak? Tak boleh. Nak batalkan semayang menyelamatkan nyawa. Faham tak lagi? Boleh menyelamatkan nyawa. Tengah semayang, mari api turun ataupun air asyik ke tupoh ke apa ke, kita pun larilah. Pergerakan yang membatalkan semayang. Kata setengah ulama tak batal juga. Kerana syiddatul khauf, tersangat takut. Nak batalkan semayang, jangan benda-benda yang tidak kritikal. Orang panggil batalkan semayang haram. Bunyi telefon batalkan semayang haram. Dalam kitab Yas'alunaka fiddin, ulama mesti tulis. Jikalau tengah semayang ada orang buta berjalan menuju ke lubang. Kita pun berhenti semayang, pergi tangkap tangan dia, lari daripada jatuh dalam lubang. Sebab dia jatuh tu mati. Faham lagi? Itu dibolehkan. Itu kritikal. Apakah hukum perempuan yang semayang tak pakai baju dalam? Syarat yang paling penting menutup sekalian aurat dalam semayang, melainkan muka dan 2 pergelangan tangan. Maka sah semayangnya sama ada dia semayang itu dengan pakaian hanya selapis atau banyak lapis. Cuma yang disunatkan bagi perempuan sekurang-kurangnya 2 lapis. 2 lapis. Maknanya 2 pakaian dua dalam pakaian dalam. Biar 2 lapis. Kerana ia lebih menutup. Soalan seterusnya. Apakah maksud fidyah dan tujuannya? Fidyah itu adalah seolah-olah bayaran. Denda yang dikenakan atas sebab kesalahan tertentu. Dan tujuannya iaitu memberi makan orang miskin sama seperti bersedekah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
dan atau golongan yang tak mampu lagi berpuasa, maka mereka tidak wajib berpuasa dan wajib mereka beri fidyah makanan kepada orang miskin. Bila beri pada orang miskin, kita nampak dah tujuan dia. Soalan seterusnya. Setara mana aurat kita dengan mak saudara kita? Kita aurat kita laki-laki dengan mak saudara. Macam mana? Caranya ialah buang perkataan saudara itu. Tinggal mak saja. Maka sama seperti kita dengan mak. Faham? Aurat kita dengan mak, sama dengan aurat kita dengan mak saudara. Faham lagi? Soalan seterusnya. Orang yang duduk dalam majlis ilmu berzikir, dapat pahala zikir atau dapat pahala dengar ilmu? Jawabnya, jika dia berzikir itu, dia dapat memahami ilmu, maka dia dapat dua, pahala zikir dan dapat ilmu. Dan jikalau dia tidak faham apa yang disampaikan kerana dia fokus kepada zikir, maka dia dapat pahala zikir, tak dapat ilmu. Jadi kalau boleh kita buat yang terbaik, kalau nak berzikir, jangan pergi ke majlis ilmu. Kita berzikir di tempat yang lain dan kita ambil masa untuk pergi ke majlis ilmu, memberi tumpuan. Sebagaimana pentingnya kita mendengar isi khutbah, maka penting juga mendengar isi ilmu yang disampaikan. Soalan seterusnya. Kita baca Quran, hadiah ke mak kita yang meninggal. Jadi habislah pahala kita, tak ada apa dah. Betul ke tak? Tak betul. Pernah ditanya soalan yang sama kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haythami. Katanya yang diberi mendapat pahala dengan izin Allah dan yang memberi pun tidak hilang pahalanya. Pahala ni tak macam duit. Duit kita ada 100 ya. Ke mak 100 tinggal kosong. Faham? Tapi pahala kita ni kita hadiahkan. Allah maja'al sawaba ma qara'tu. Ila ruhi ummi. Contohnya, ya Allah, aku jadikan pahala bacaanku tadi kepada roh ibuku, contohnya. Dapat pahala kita dan ibu kita. Seorang perempuan, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad mata. Sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia. Atasaddaqtu anha. Adakah boleh aku bersedekah? Bukan laha, anha, daripadanya. Aku sedekah pada orang hidup, tapi seolah sedekah itu daripadanya. Nabi kata na'am. Situ timbul ulama beri fatwa. Kenapa dapat belaka? Ibu kita yang kita hadiahkan pahala pun dapat. Kalau Allah izin, kita pun dapat juga. Kerana Allah ni ghaniyun 'anil alamin. Kaya daripada sekalian alam. Jadi jangan kita samakan seperti kerajaan dunia. Faham? Soalan seterusnya. Dia kahwin dengan orang putih dan masuk Islam 30 tahun. Laki dia baik, cuma tak puasa dan tak semayang je lah. Sekarang sedang sakit. Apakah solusinya? Tak ada solusinya lah. Nasihatkan dia suruh bertaubat. Faham tak lagi? Suruh dia bertaubat, sangka baik dengan Allah. Allah ini orang yang ada dosa, dia mengazabkan jika dia kehendak dan beri keampunan bagi orang yang dia kehendak. Soalan seterusnya. Kawan saya berdehem nak tegur orang sebelah baca surah tambahan dengan kuat ketika solat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh berdehem ialah kerana membetulkan bacaan yang tak boleh dibaca di dalam solat. Pendapat yang muktamad dalam mazhab, hanya bacaan yang wajib boleh berdehem kalau lekat. Adapun bacaan yang sunat tidak boleh. Pendapat muqabil, pendapat kedua lawan bagi pendapat muktamad, walaupun bacaan yang sunat kita sekat boleh berdehem. Jadi kita nak ikut pandangan dua-dua boleh. Itu semua pandangan ulama mujtahid. Tapi itu kerana perbuatan semayang. Kita nak kata iya tak boleh. Sakit tekok. Faham? Nak kata iya kan nak budu. Baca Fatihah tu kan mesti. Jadi kita baru boleh baca. Kan kadang-kadang lekat tekok. Tahu tak? Itu tidak batal. Tapi kalau kawan kita tegur. Itu panggil khitab kepada orang lain di dalam semayang. Yubtilus solah, membatalkan semayang. Faham lagi? Soalan seterusnya. Orang perempuan buat TikTok, dia nyanyi lagu Wujud Kidam Bakok. Mukhalafatuhu, dosa atau tidak? Kalau dia melunakkan suara, kebanyakan pandangan ulama melarang. Kerana bila dipublishkan kepada ramai,
fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad. Nanti ada laki-laki yang berpenyakit, jadi attraction, jadi apa benda ni, syahwah dengan mendengar tak akan suaranya. Jadi kalau atas, maknanya atas tempoh syair dibolehkan. Atas tempoh lagu, maka sebaiknya kita ihtiyat, tak usah lagukan. Faham lagi? Sebab dia kalam-kalam ni dia ada dua. Satu kalam nasar dipanggil, kalam biasa. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Matang apa? Jurumiyah. Faham? Tapi ada kalam satu lagi dipanggil kalam syair. Dia berlagu, kalamunna labzum mufidu kastaqim wasmu wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatum biha kalamun qad yu'am. Itu berlagu. Jadi itu kalam syair. Kalau perempuan ini kita guna kalam nasar, kalam biasa. Kerana meraihkan ayat tadilah, fala takhda'na bil qawli, jangan kamu menyedap-sedapkan sangat suara kamu di khalayak ramai. Soalan seterusnya, boleh saya tahu guru-guru sekitar Terengganu yang alim dalam bab fiqh, tauhid dan bolehkah saya tahu guru-guru ustaz? Guru saya lah, antaranya guru saya, tok guru di pondok Lubuk Pandan. Dua-dua tu, yang sebelah kiri pun guru kita, yang sebelah kanan Tuan Guru Haji Hashim pun guru kita. Nampak? Ayah Su pun guru kita, Pak Su Hussein pun tok guru kita juga tu. Dua-dua itu mengaji di Pasir Tumbuh dulu. Selama kalau Tuan Guru Haji Makzin yang pondok sebelah kiri itu, dia 16 tahun duduk di pondok. Dia khatam banyak kitab-kitab turah. Dan kita mengaji dengan dia itu pun. Tapi mengaji itu ramai guru, cuma saja ilmu tak dapat. Pasal apa? Pasal kita ni benok-benok. Cuma ambil berkat tuan guru. Faham? Ambil berkat guru. Nampak? Hadir talaki ambil berkat guru. Sebab kawan-kawan kita yang mengaji, dia orang dapat ilmu. Kita tak dapat. Macam mana aurat kita dengan saya baca dah. Boleh ke solat jamak OKU kalau kaki sakit sebab bertongkat? Kaki bertongkat tak boleh jamak. Faham? Kaki bertongkat semayang duduklah. Nabi kata salli qa'imah fa illam yastati' fa illam tastati' fa qa'idah. Semayang berdiri. Kalau tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Nabi tak kata semayang jamak. Faham? Jadi kalau sakit itu semayang duduk. Cuma dalam 4 mazhab, satu je mazhab Maliki yang mengatakan kalau sakit berat boleh semayang jamak. Jadi jika ada dalam kita yang mazhab Syafi'i nak taklid ketika kita sakit berat untuk jamakkan solat, boleh. Ada pandangan fuqaha boleh taklid. Kerana kita taklid itu bukan tatabbu' rukhas, bukan nak cari mudah. Sekadar ketika susah. Bila susah, al-masyaqqah tatlibut taysir, maka bila susah, maka diberi hukum longgar, keringanan. Soalan seterusnya, kenapa dadah itu haram? Dalam Quran dia sebut tak pasal dadah. Dia tak puas hati dadah tu haram. Dah tak haram, isyak lah. Disebut di dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap benda yang diambil mendatangkan khayal, mendatangkan penutupan bagi akal, menghilangkan kewarasan atau mabuk, maka hukumnya sama dengan arak. Bila sama dengan arak, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan. Juga dadah bila sama dengan arak kerana mengkhayalkan, dia adalah pekerjaan syaitan. Wa kullu khamrin haram, maka setiap yang bersifat sama seperti arak tadi haram. Maka hadis yang lain, al-haramu yajuru ila nar, yang haram mengheret kamu ke dalam neraka Allah. Soalan seterusnya, sikit lagi 7 minit kita berhenti pukul 9.
Apakah hukum letak Yasin di atas lantai? Hukumnya makruh meletak Al-Quran dan mushaf di atas lantai jika tidak ada rupa penghinaan di situ. Kalau tepi lantai tu ada kepala ikan, ada tai kucing, ada apa, haram. Tak, lantai yang comel macam dalam masjid, comel tak? Dibuat atas lantai, makruh. Tapi ada rupa hina, ada tahi, ada apa situ, dia bukan bersih. Ada rupa situ merendah-rendahkan. Dia tak niat merendahkan Quran, perbuatan yang haram. Niat merendahkan Quran, kufur. Sebab tu Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' dan kitab At-Tibyan, letak di tempat yang tinggi. Setengah orang dia baca Quran, dia letak kayu sugi atas Quran. Tak boleh. Nampak? Tidak boleh ditekan sesuatu atas Quran. Anak kunci kereta tak boleh buat atas Quran. Yang boleh letak atas mushaf, mushaf juga. Tapi kalau ditegakkan begini, boleh letak sebelahnya buku sains, buku fizik, tengah Quran. Tapi kalau jenis tindih, tidak boleh ditindih. Ada orang dia sugi buat atas Quran. Guru gigi buat atas Quran. Haram. Tapi kalau dia letak sesuatu kerana supaya tidak kena debu. Contoh dia letak papan supaya debu tak kena Quran. Itu harus. Soalan seterusnya. Apakah hukum meluruskan rambut? Ada sebahagian fuqaha yang mengatakan haram dan memasukkan dalam perbuatan menukar atau meminda, mengubah ciptaan Allah. Di antaranya fatwa Mufti Jakarta tahun 50-an dalam kitab Tawdihul Adillah. Haram dia kata meluruskan rambut yang kerinting. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang lebih ramai, jika perubahan itu tidak kekal, hukumnya harus. Contoh perubahan yang tidak kekal, bibir. Bini kita bibir hitam. Dia beli kecu pasal malam jadi merah. Adakah kekal? Tak. Nampak? Gigi hitam mula. Pipi asalnya macam ke sodek, pipi parah hitam. Kelaring, dia beli blusher, buah pink jadi pink. Tidak kekal. Hukumnya tidak haram. Adapun yang di Jepun sekarang masuk dalam lab, orang perempuan akan pilih apa warna blusher, 08, 03, 02, tone apa. Pilih color tu, lalu dibuat color tu dimasak kekal sampai mati. Itu haram dengan ijma' ulama. Maka bila dikerintingkan rambut yang lurus atau diluruskan rambut yang kerinting, 3 bulan kembali asal. Itu setengah pandangan tidak haram. Faham lagi? Soalan seterusnya. Buahnya dekat Masjid Terapung boleh tak kita ambil? Kita tanya dia lah. Kita pun tak tahu buahnya siapa pun tak tahu. Kalau buahnya hak orang kan, kita kata boleh ambil kan. Baik mungkin tanya situ lah. Kalau buahnya tu pokok kerajaan tanam, bukan untuk dia ambil buah, tapi sebagai perhiasan jalan, boleh ambil. Contohnya dia hias jalan dengan pokok yang ada buah, boleh ambil. Tapi kalau pokok kerajaan yang ditanam kerana buah, tak boleh ambil. Contoh yang ditanam dalam Mardi, dalam Pekra, mungkin abad pagot, bahang lori yang utang, balik awal tu, haram tu. Soalan seterusnya. Ustaz kuliah Pulau Ketam semalam, benda ni. Orang puang TV speaker dok molek. Bunyi slow. Masjid Simpang 4 Cenerim TV tak jadi. Mana cerita JKK? Ada mari. Ada mari semalam hari tu. Biar mari malam. Setiap malam. Bagus-bagus. Dok cara tu. Jadi gitulah. Jadi kita jadi AJK Masjid Surau. Kita kena ada seorang yang akan pantau. Ketika kuliah, ketika semayang dan sebagainya, apa masalah? Di luar speaker ni tak begini. Lapu ni padang dek ni. Atau tengok apa yang berlaku tempat parking dan sebagainya supaya sentiasa kita akan jadi lebih baik. Kadang-kadang ropuang kita tak basuh, kita tak vacuum. Tak cicak benar kat mayang ropuang. Kadang-kadang tangga ropuang tu lepas ambil uduk, dia tak letak guni, tak letak apa, licin dengan mozaik dengan apa, nak rebah nyembang ni, nak naik atas. Semua tu kita kena buat perubahan. Biar jadi bersih, biar jadi kohomolek dan memudahkan orang.
Rumah saya banyak tikus. Jika saya tangkap dia, hukum fiqh Islam apa yang perlu saya buat? Binatang yang merosakkan ini, nah kalau jenis merosakkan ini boleh dibunuh. Nah, boleh dibunuh. Kalau kita tak bunuh, tak ada jadi masalah, kita buang. Jangan buang rumah jiran pula. Ambil tikus, biung bolang buah pagar jiran. Tak, maknanya buanglah kalau kita. Cuma berandakan dalam kitab Sunan Tirmizi, kalau kita katak sekali, cicak. Sekali katak itu mati, 100 pahala. 2 kali mati, kurang pahala. Nah, tapi jangan selam dalam air. Ada orang jahat, dia dapat tikus, dia buah minyak petrol. Faham? Dia buah minyak petrol. Lepas tu dia buah lilin depan. Dia buka pintu. Tikus tu biar pintu buka, lalu ikut lilin, zah nyala. Seruh jadi. Bunga api masuk kapung. Dia kira bunga api masuk kapung. Dia akan azab. Dia akhirat nanti, tikus tu akan tunjuk muka dia akan kena. Dalam kitab Az-Zawajir, dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi sebut haram kita seksa dengan cara bakar lagu tu. Tak boleh. Innama yu'azibu binnar Allah SWT. Allah Ta'ala saja yang jenis mengazab dengan menggunakan api. Nah, tapi kalau binatang yang jenis membunuh orang. Nah, sebab tu Nabi kata, bunuhlah 2 binatang hitam di dalam solat. Siapa dalam solat Nabi suruh bunuh. Faham? Nabi perintah bunuh. Itu sahih. Maksudnya 2 binatang hitam itu iaitu kala jengking hitam tu dan ular yang warna hitam. Nah. Boleh tak masjid banyak? Surau ni lama dah tak jadi masjid. Sebab jabat agama tak lulus. Penduduk ramai. Dari segi hukum boleh tak masjid dekat-dekat, tapi penduduk ramai. Masjid apa banyak? Faham lagi? Tak mahu tempat maksiat banyak. Nah, cuma dalam masalah mendirikan Jumaat. Dalam fiqh tak ada masalah masjid banyak. Setiap rumah masjid, tak ada apa-apa. Dia yang bila kita berjumaat, maka buat di tempat yang satu. Kerana itu persatuan. Faham lagi? Ada pun masjid banyak tak apa, itu sembahyang Jumaat. Jumaat itu perlukan izin pemerintah. Nah, soalan seterusnya sikit lagi. Lebih 2 minit je. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Banyak orang tanya siang dia. Bolehkah air mata jatuh atas kubur? Air liur pun boleh jatuh air mata. Air mata jatuh atas kubur, benda masalah pula. Jadi hidup mayat. Dulu air mata jatuh atas mayat jadi bangun. Dia kata jangan nangis tau. Kaki bangun mak. Dah kalau bangun mula, mak baik nangis sama biar kena air mata. Jadi sambung pula hidup. Esok mati nangis pula sama. Macam-macam orang Melayu ni. Air mata dia menangis di kubur, mata jatuh atas kubur, tak ada masalah. Kubur-kubur tu jangan kita tambah pelik-pelik. Tak ada masalah. Kalau kita batal solat, boleh betulkah tak boleh keluar terus? Kena beri salam dulu, tak betul. Kerana kita sudah batal. Kita sedang semayang tengah qiyam, ada orang kata tengah qiyam, lepas tu kita berhadas. Tak boleh keluar gitu, kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu duana ni, mu ambil duana ni. Nah, wajib keluar terus. Kena keluar terus. Nah, dalam kitab Durarul Bahiyah, Syekh Zakaria Al-Ansari berhenti kat mana? Maliki Yaumiddin. Berhadas. Jangan disambung iyyaka na'budu. Terus keluar. Cuma berpandukan hadis, bila keluar daripada saf, sunat pegang hidung. Bila pegang hidung orang tak ngumpat. Sebab kalau keluar gitu, lalu kat orang memang orang ngumpat. Natang ni ketuk ni tembok. Faham lagi? Nampak? Uduh sikit. Ia ubah hukum lalu. Soalan yang terakhir. Ni baik malam esok pula. Lepas buka puasa keluar haid, baru perasan haid keluar, kira guana qada ataupun guana? Baik. Dia keluar haid tak tahu bila, cuma dia perasan lepas berbuka. Baik, berbuka ni masuk lagi waktu maghrib. Masuk dah. Apa makna puasa? Al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syam.
Maksud berpuasa ialah menahan diri dari dari melakukan perkara yang membatal dari waktu subuh sampai maghrib. Nah, jadi lepas daripada berbuka barulah dia perasan, haid dah. Batal tak puasa tadi. Sama masalah seperti orang yang semayang. Faham? Lepas daripada semayang, dia perasan tengoklah koyok kain dia. Nampak paha. Maka paha itu aurat bagi laki-laki dan perempuan dalam solat. Faham? Tapi lepas salam, maka jika dia berat sangkaan koyok itu dari dalam sebelum salam, maka semayangnya tadi batal. Jika berat sangkaannya bahawa koyok itu berlaku selepas salam, maka tidak batal. Jika sama berat idrakul mustawi bainal amrain, sama berat antara sebelum salam atau selepas salam, maka ikut suka nak pilih yang mana satu. Itu fiqh. Jadi pada masalah haid, jika sudah berbuka, dia tengok berdarah, boleh jadi haid itu keluar sebelum maghrib, boleh jadi keluar selepas maghrib. Betul tak? Bila tidak ada kepastian, hukumnya tidak batal. Faham tak? Tapi kalau dia berat sangkaan, zong, memang sebelum tu tadi, sebab ada berasa macam neleh tadi, belum buka. Ada orang panggil itu, orang panggil korena, menunjukkan keluar haid. Faham tak lagi? Maka keluar sebelum maghrib batal. Contohnya maghrib itu berdeh, dum. Tak. Dan haid itu keluar, haid baru berdeh. Haid dulu baru berdeh. Batal lah. Kalau berdeh itu sama dengan maghrib. Contohlah awak misal maghrib. Faham? Kalau berdeh dulu dum, baru ikan haid, batal ke tak? Ada. Haid dulu baru berdeh, maghrib, batal. Berdeh dulu dum, barulah keluar haid, tak batal. Kalau serentak, Ibn Hajar sebut dalam kitab Tuhfah. Faham? Serentak. Dudum. Faham lagi? Nampak tak? Haid dan berdeh sama. Tak, dalam waktu yang sama. Hukumnya sah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na 'allamtana limna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.